Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran. Nama saya Muhammad Khalid. Nama saya Muhammad Amin. Nama saya Muhammad Firdaus. Hari ini kami akan membentangkan tentang folio kepimpinan yang bertajuk yang tokohnya bernama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Maksud kepimpinan ialah keupayaan memimpin. Selain itu, ia juga mengandungi pengertian mengarahkan, membina atau mengukur, membimbing dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi proses antara pemimpin dan pengikut. Ia juga melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah, dan tujuan utama kepimpinan ialah untuk mencapai matlamat bersama. Selain itu, tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah haluan sesuatu organisasi juga merupakan maksud kepimpinan. Yang terakhir ialah pemimpin perlulah memilih kriteria. Untuk memilih pemimpin, mereka perlulah memilih kriteria-kriteria tertentu dalam usaha mencapai objektif organisasi. Kita akan teruskan dengan pembentangan biodata. Assalamualaikum. Jadi pembentangan ini akan dimulakan oleh saya, iaitu saya akan menerangkan biodata Nabi Muhammad SAW. Nama sebenar baginda ialah Muhammad bin Abdullah, dan baginda dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah pada 12 Rabiul Awal atau dikenali sebagai Tahun Gajah pada 570 atau 571 Masihi. Baginda juga mempunyai banyak nama gelaran, iaitu Al-Amin, Al-Sa'adiq, Rasulullah dan Abu Al-Qasim. Baginda juga mempunyai beberapa orang isteri atau pasangan, iaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq dan ramai lagi. Baginda juga mempunyai seorang bapa dan seorang ibu, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Namun baginda adalah seorang anak yatim piatu sejak dari kecil lagi, iaitu dijaga oleh datuknya dan bapa saudaranya, iaitu Abdul Muttalib bin Hashim dan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Baginda juga mempunyai seorang pengasuh dan dua orang ibu susuan, iaitu Barakah Al-Habasyiyah, iaitu pengasuhnya, dan Suhaibah, ibu susuan pertama, dan Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah, ibu susuan kedua. Baginda juga menerima wahyu pada umur 40 tahun di Gua Hira dan dilantik sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Baginda wafat pada umurnya 63 tahun di Mekah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijrah. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan mengenai sinopsis tokoh kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun ketika baginda bersendirian di Gua Hira pada waktu malam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang menemui baginda untuk menyampaikan wahyu daripada Allah untuk mengangkat baginda menjadi Rasul yang terakhir. Baginda ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Baginda mula berdakwah secara rahsia selama 3 tahun untuk melaksanakan amanahnya sebagai seorang Rasul. Pada awalnya, baginda berdakwah kepada orang-orang yang terdekat sahaja, iaitu isteri baginda, sahabat-sahabat dan kaum kerabat. Selepas berdakwah selama 3 tahun, baginda mula berdakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu daripada Allah. Baginda tidak berani berdakwah secara terang-terangan kerana ditentang oleh Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Tetapi seorang lagi bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu Abu Talib, menyokong tindakan baginda untuk berdakwah secara terang dan memberikan perlindungan kepada baginda semasa baginda berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Baginda menerima banyak ancaman dan cacian daripada orang Quraisy Mekah serta kanak-kanak secara terbuka, seperti baginda dipulau oleh orang Quraisy
Tiada orang yang berurus niaga dengan keluarga baginda dan ada orang yang melakukan cubaan untuk membunuh baginda. Walau bagaimanapun, baginda tetap meneruskan dakwahnya untuk menyebarkan Islam yang suci dengan hati yang kuat. Seterusnya, Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah bersama umat Islam setelah menerima perintah daripada Allah. Setibanya baginda dan pengikutnya di Madinah, mereka disambut dengan meriah oleh penduduk Madinah. Antara perkara pertama yang dilakukan setelah tiba di kota Madinah ialah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, membina masjid dan merangka piagam Madinah untuk mengukuhkan kedudukan sosio-politik orang Islam di Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perlembagaan bertulis sebagai asas sebuah negara Islam yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW berpandukan wahyu daripada Allah yang mempunyai 47 fasal yang dipersetujui oleh orang Islam dan orang bukan Islam sebagai tanda kesatuan dan baginda sebagai pemerintah tertinggi. Tujuan baginda membuat piagam Madinah adalah untuk membentuk kerajaan Islam di Madinah. Dengan perhijrahan umat Islam ke Madinah, maka bermulalah tahun Hijrah. Pada tahun 5 Hijrah, umat Islam berdepan dengan 5 peperangan, iaitu Peperangan Badar pada tahun 2 Hijrah, Peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah, Perang Handak, Perang Yahudi Bani Huzairah, dan Perang Mu'tah pada 5 Hijrah. Islam memperoleh kemenangan dalam semua peperangan ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ketua dalam peperangan dan dibantu oleh Allah. Pada tahun 6 Hijrah, baginda dan rombongan Islam pergi ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Tetapi mereka disekat oleh orang Arab Quraisy di Hudaibiyah. Rombongan Islam menghantar Osman bin Affan untuk berunding dengan orang Arab Quraisy. Selepas mendapat khabar angin bahawa Osman dibunuh, orang Islam melakukan sumpah Bai'ah Al-Ridwan bagi menuntut bela kematian Osman. Akibat rasa bimbang akan tindakan orang Islam, orang Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk membincang lalu termetalah perjanjian Hudaibiyah untuk mengelakkan pertumpahan darah. Hasil perjanjian daripada perjanjian Hudaibiyah, orang Islam perlu pulang dan boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya dalam keadaan yang aman kerana berlaku genjatan senjata selama 10 tahun seperti yang dipersetujui. Dengan ini, kedudukan kerajaan Islam di Madinah menjadi lebih kukuh kerana telah diiktiraf oleh orang-orang Arab Quraisy. Umat Islam berdepan dengan lebih banyak peperangan pada tahun 8 Hijrah, iaitu berlaku perang Hunain antara orang Islam dengan kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif akibat perasaannya masih tidak puas hati dengan Nabi Muhammad. Pada tahun 9 Hijrah pula, perang Tabuk tercetus antara tentera Islam dan Romawi Timur. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan ia berakhir tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang garis masa. Garis masa yang pertama ialah apabila Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah, baginda sudah pun kehilangan bapanya iaitu Abdullah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW anak yatim sebelum lahir. Yang kedua ialah pada hari kelahiran baginda, iaitu pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi yang dikenali sebagai tahun gajah. Namun terdapat tragedi yang berlaku semasa hari kelahiran beliau di mana tentera Abrahah yang dikenali sebagai tentera bergajah yang ingin menyerang Kaabah di kota Mekah pada 40 atau 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selepas kelahiran baginda, terdapat 2 orang yang datang dari puak Arab, Sa'ad dan Bakh, yang bernama Halimah binti Abi Daud, Abdullah ibni Al-Harith ibni Sakhna dan suaminya Al-Harith bin Andul Uzza yang
bin Abdul Uzza untuk menjadi ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Baginda dibawa pulang ke kediaman ibu susuannya sehingga cerai susu sekitar umur 2 tahun. Baginda 2 tahun. Baginda sudah pun menunjukkan tanda-tanda keberkatan yang ada pada baginda kepada keluarga ibu susuan baginda, iaitu Halimah binti Abi Daud, seperti keldai dan untanya begitu lemah dan kurus semasa perjalanan ke kota Mekah untuk mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuan, dan mereka juga ditinggalkan lebih jauh dari kumpulan mereka. Selepas mereka mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak susuannya, keldai dan unta Halimah binti Abi Daud menjadi subur dan gemuk. Bukan itu saja, malah susu Halimah binti Abi Daud menjadi segar dan sampai ke kediaman mereka lebih laju dari ahli kumpulan mereka yang bergerak pulang lebih awal dari mereka. Apabila baginda berusia 4 tahun pula, berlakulah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Peristiwa ini berlaku semasa Nabi Muhammad sedang bermain dengan kawan-kawannya. Dada Nabi Muhammad dibelah dan diletakkan di bena emas, dan hatinya dibasuh dengan air zam-zam dan dikembalikan ke dada Nabi Muhammad. Hal ini bertujuan untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari sifat-sifat keburukan. Peristiwa ini berlaku sekali lagi apabila Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun sebelum menerima wahyu kenabian. Apabila baginda mencecah 12 tahun, baginda mengikuti rombongan perniagaan Abu Talib ke Syam. Semasa baginda di Busra, baginda dikejutkan dengan beberapa keajaiban oleh rahib Bahira. Selepas itu, baginda menasihati Abu Talib untuk menghantarnya pulang kerana takut akan perkara jahat berlaku ke atasnya oleh orang Yahudi. Semasa baginda umur 35 tahun, baginda terlibat dengan pembinaan semula Kaabah, dan baginda juga membantu menyelesaikan masalah perbalahan di antara kabilah-kabilah Quraisy tentang perletakan Hajarul Aswad, iaitu batu yang turun dari syurga untuk diletakkan di penjuru Kaabah. Ketika baginda berumur 40 tahun, baginda beruzlah di Gua Hira. Semasa beruzlah di Gua Hira, baginda diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ketika itulah baginda didatangi malaikat Jibril untuk membantu baginda membacakan beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Dengan itu, baginda menerima wahyu pertama baginda di Gua Hira. Pada tahun pertama kenabian dan tahun kedua kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira dan bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Baginda melakukan dakwah secara tersembunyi yang hanya disebarkan kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat rapat dan saudara mara. Antara pengikut Nabi yang terawal memeluk Islam ialah Abu Bakar, Khadijah, Zaid bin Harith. Dan pada tahun kedua kenabian pula, baginda meneruskan dakwah secara tersembunyi yang dibantu oleh Abu Bakar yang berniat untuk membantu baginda menyebarkan Islam. Pengikut baginda bertambah semasa menyebarkan dakwah secara tersembunyi, iaitu Uthman Al-Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas dan Tihah bin Ubaidillah. Manakala tahun ketiga kenabian pula, Nabi meneruskan dakwah secara tersembunyi dan dapat menambahkan pengikut baginda yang bernama Amr bin Absah dan Khalid bin Said. Manakala tahun keempat dan kelima kenabian pula, Nabi Muhammad memulakan dakwah secara terang-terangan. Hal ini menyebabkan tentangan yang kuat dari kaum kafir Quraisy yang menyebabkan penyiksaan dan permusuhan terhadap kaum muslimin. Pada masa yang sama, bapa saudara Nabi Muhammad SAW iaitu Hamzah memeluk Islam. Pada tahun kelima kenabian pula, Nabi Muhammad berhijrah ke Habsyah atas sebab tidak tahan akan siksaan yang diberikan kepada kaum muslimin. Selaras dengan itu, Umar Al-Khattab memeluk Islam. Pada tahun ke-6 dan ke-7 kenabian, kaum kafir Quraisy telah membuat perjanjian untuk memulaukan kabilah Nabi Muhammad, iaitu Bani Hashim dan Muttalib yang berterusan selama 3 tahun. Tahun ke-7 Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Baginda memerintahkan kaum muslimin yang berada di Mekah untuk berhijrah ke Habsyah kerana penindasan terhadap kaum muslimin yang semakin teruk
sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Tahun ke-9 dan ke-10, Nabi membuat surat perjanjian. Nabi menerima surat perjanjian permulaan ke atas Nabi Muhammad SAW terbatal kerana surat perjanjian yang digantung di Kaabah tersebut telah dimakan anak Anai. Tahun ke-10 pula, kenabian, kewafatan Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anhu berlaku, dan Nabi mengawini Saudah radhiyallahu anhu, dan Nabi meneruskan penyebaran Islam ke Taif, dan Nabi mula berdakwah kepada kabilah-kabilah luar yang datang ke Mekah. Tahun ke-11 kenabian, Nabi mula berdakwah kepada kabilah Ansar dari Madinah. Hal ini menyebabkan daripada dakwah tersebut baginda berjaya menambat 6 orang Madinah dari suku kaum Ansar untuk memeluk Islam pada musim haji tahun itu. Kemudian baginda mengawini Aisyah, di mana baginda hanya melakukan akad dan belum tinggal bersama. Tahun ke-12 kenabian pula, pada tahun ke-12 baginda membuat perjanjian Baitul Aqabah yang pertama bersama 12 wakil Ansar di Aqabah pada musim haji tahun ke-12 kenabian. Pada tahun ke-12 kenabian berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahun ke-13 kenabian berlakulah perjanjian Baitul Aqabah kedua, di mana perjanjian ini Nabi Muhammad SAW bersama lagi 70 wakil Ansar di Aqabah pada musim haji. Nabi Muhammad bersama para sahabat Muhajirin berhijrah ke Madinah atas kehendak penduduk Madinah. Tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat baginda tiba di Madinah. Apabila baginda tiba di Madinah, baginda mendirikan Masjid Nabawi dan Quba. Aisyah isteri Nabi Muhammad mula tinggal bersama baginda. Selain itu, baginda juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Selain itu, baginda juga membuat perjanjian dengan Yahudi Syahifah Madinah. Tahun kedua dan ketiga hijrah, arah kiblat juga diubah dari Masjid Al-Aqsa ke Kaabah. Selain itu, pada tahun kedua hijrah telah keluarnya pensyariatan zakat fitrah dan solat hari raya. Di samping itu berlaku peperangan Khazwa ataupun Badar Kubra, dan turut berlaku peperangan Al-Abwa, Usyairah, Buat, Bani Kainuka, Karkati, Al-Kib dan Al-Sawi. Tahun ke-4 hijrah berlaku peperangan Dizi Amma dan peperangan Bani Sulaim yang dikenali sebagai Al-Fura. Selain itu, turut berlaku syariah Zaid bin Harits ke Al-Qaradah dan syariah Muhammad bin Maslamah bertujuan untuk membunuh Ka'bah bin Al-Ashraf, iaitu Yahudi yang mencela Nabi. Selain itu juga berlaku kelahiran cucu Nabi Al-Hasan bin Ali. Berlaku juga peperangan Uhud yang menyebabkan seramai 70 mati syahid, termasuk Hamzah, Amru bin Jamuh dan Anas bin Al-Nadha. Tahun ke-4 hijrah, pada tahun ke-4 hijrah berlaku peristiwa Raji bin Biru Ma'unah, dan juga berlaku peperangan Zat Al-Riqa, peperangan Bani Nadir, peperangan Badar dan syariah Amru bin Umayyah Ad-Dahmir ke Mekah bertujuan untuk membunuh Abu Sufyan. Di samping itu berlaku peristiwa di mana Bani Nadir diusir. Nabi Muhammad mengawini Ummu Salamah. Seterusnya, Nabi menerima satu lagi kelahiran cucu baginda yang bernama Al-Huwain bin Ali pada tahun ke-4 hijrah. Juga berlaku kematian cucu Nabi, iaitu anak kepada Abdullah dan juga Ruqyah. Berlaku juga kematian cucu Nabi, iaitu Abdullah, anak kepada Ruqyah, bersama Uthman bin Affan. Tahun ke-5 hijrah berlaku peperangan Khandaq yang dikenali sebagai Al-Ahzab, dan diikuti peperangan Daumah Al-Jandal dan peperangan Bani Quraizah. Selain itu, Nabi mengawini Zainab Al-Jashi dan berlaku kematian Sa'ad bin Muaz. Tahun ke-6 hijrah, pada tahun ini berlaku peperangan Bani Liyan, peperangan Zikarat dan peperangan Bani Mustalik. Di samping itu berlaku juga syariah Ukasyah, Muhammad bin Maslah, Abu Ubaidah, Zaid bin Harisah, Abdurrahman bin Auf dan syariah Qurus bin Jabir. Berlaku juga peristiwa Al-If yang dikenali sebagai peristiwa di mana berlakunya fitnah terhadap Aisyah dan Umrah Hudaibiyah.
Bai'ah Ar-Ridwan dan juga berlaku perjanjian Hudaybiyah. Selepas itu Nabi mengutuskan surat kepada raja dan pemimpin dunia, antaranya Kisra, Kaisar, Najasyi, Maukakiyah dan lain-lain. Tahun ke-7 dan ke-8 Hijrah, adanya peperangan Khaybar dan peperangan Wadi Al-Qura dan Syariah Abu Bakar, Syariah Umar bin Al-Khattab, Bashir bin Sa'ad, Ghalib Al-Qalbi. Selain itu, pada masa yang sama berlaku juga Syariah Abdullah bin Rawahah. Seterusnya Nabi dan sahabat melakukan umrah Al-Qada. Malah bukan itu saja, Nabi turut mengahwini Maimunah radhiyallahu anhu pada tahun ke-7 Hijrah. Nabi juga menerima hadiah daripada Al-Maqawqis, Raja Mesir, kepada Nabi Muhammad, iaitu 2 orang hamba yang bernama Maria Kibtiyah dan Sirin, di mana kedua-dua hamba tersebut memeluk Islam. Tahun ke-8 Hijrah, pada tahun ke-8 Hijrah, Khalid bin Al-Walid, Amru bin Al-Ash, Uthman bin Talha, Abu Sufyan dan Umrah memeluk Islam. Di samping itu berlaku juga peperangan Mu'tah, Fathu Mekah, Hunain dan juga peperangan Taif, peperangan Hunain. Dan peperangan ini telah dimenangi oleh tentera muslimin semasa menentang tentera musyrikin. Selain itu, selaras dengan itu, pada tahun ke-8 Hijrah berlaku juga Syariah Ghalib Syuja, Amru bin Ka'ab, Zat Al-Salasil, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abi Qatadah, Amru bin Al-Ash dan Syariah Khalid bin Al-Walid. Dan juga kelahiran Ibrahim, anak Nabi, bersama Maria Al-Kibtiyah. Tahun ke-9 Hijrah dan ke-10 turut juga berlaku seorang penyair di mana yang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah memeluk Islam. Pada tahun ke-9 Hijrah turut berlaku peperangan Tabuk dan Syariah Khalid Al-Walid dan Syariah Ali ke perkampungan Tia yang berasal dari Adi bin Hatim Al-Tia sebelum Islam. Selain itu berlaku kematian Abdullah Dizi Al-Bijadain. Kisah lian selaras dengan itu, Bani Thaqif memeluk Islam dan Nabi mengutuskan surat kepada Raja Himyar yang berkaitan dengan peristiwa hukuman rejam hukuman rejam Al-Qamadiyah. Pada tahun ke-9 juga tersebarnya berita tentang kematian Al-Najasyi. Dengan itu Nabi melakukan solat jenazah gaib dan anak Nabi turut meninggal dunia, yang digelar sebagai Ummu Khalthum. Pada tahun Hijrah ini, Abu Bakar memimpin orang ramai mengerjakan haji di Mekah. Dengan itu berlakunya peristiwa Haji Dirar. Tahun ke-10 Hijrah pula, pada tahun ke-10 Hijrah berlakunya peristiwa Nabi palsu yang dikenali sebagai Musailamah Al-Khazzab dan Aswad Al-Ansi. Seterusnya Nabi melakukan haji wada bersama 124,000 sahabat di bulan Zulhijjah. Turut berlaku peristiwa kematian anak Nabi, iaitu Ibrahim, yang telah saya sebut tadi. Tahun ke-11 Hijrah, iaitu tahun terakhir, pada tahun terakhir ini berlakunya delegasi Yamanah datang bertemu Rasulullah. Dengan ini Islam akan tersebar dengan lebih meluas. Nabi mengutuskan tentera pemimpin Usamah ke Ubna, Syam. Hal ini dikatakan demikian kerana dapat menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Pada tahun ke-11 Hijrah ini berlakunya peristiwa yang amat dikasihi dan yang masih sedih sehinggalah sekarang, dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW pada hari Senin bulan Rabiul Awal ketika baginda berusia 63 tahun selepas 13 hari sakit. Baginda dimandikan oleh Ali dan Al-Abbas dan dikafankan dengan 3 helai kain dan Rasulullah disembahyangkan secara seorang demi seorang oleh kaum muslimin dan dikebumikan di rumah Aisyah. Selepas kewafatan baginda, terdapat seorang wanita yang bernama Syajah bin Haris Al-Tamimi mengaku bahawa dirinya Nabi. Dan di situ sahaja pembentangan saya, dan teruskan dengan pembentangan yang lain. Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya, iaitu jasa dan sumbangan Nabi Muhammad kepada masyarakat. Yang pertama ialah membentuk masyarakat yang bertamadun
dari segi akhlak dan ilmu pengetahuan. Kisahnya hari ini, masyarakat dapat menghormati antara satu sama lain tak kira bangsa maupun agama, dan masyarakat juga dapat mempelajari banyak ilmu dari segi dunia dan akhirat. Sebagai contoh, ilmu perkahwinan, ilmu beradab, ilmu makan, ilmu mengapankan jenazah dan lain-lain lagi. Jasa dan sumbangan yang seterusnya ialah Nabi Muhammad merupakan punca agama Islam tersebar luas dan hampir diterima di seluruh dunia. Hal ini kerana baginda telah mengutuskan beberapa sahabat ke negara lain untuk menyebarkan agama Islam, dan baginda juga telah berhijrah ke beberapa tempat untuk berdakwah. Kesannya hari ini, agama rasmi di Malaysia ialah agama Islam. Ini membuktikan bahawa agama Islam sudah tersebar luas dan hampir diterima seluruh negara. Selain itu, baginda juga telah memperkenalkan konsep ukhuwah Islamiyah, konsep jihad dan qudwah hasanah yang merupakan jasa dan sumbangan kepada masyarakat kini. Oleh itu, masyarakat akan saling berganding bahu bagai au dengan tebing untuk menghadapi sesuatu masalah dan sentiasa menunjukkan sikap yang baik. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia menghulurkan bantuan pada negara Islam yang ditindas atau menghadapi sesuatu bencana alam seperti Rohingya, Palestin, Yaman, Syria dan lain-lain lagi. Di samping itu, baginda juga telah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama untuk masyarakat dalam menyelesaikan masalah berkaitan dunia dan akhirat. Oleh itu, masyarakat boleh mempelajari Al-Quran dan hadis untuk menambah ilmu supaya tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung dan dapat memajukan akal fikiran masyarakat zaman sekarang. Jasa dan sumbangan yang seterusnya ialah baginda telah mengangkat darjat kaum Hawa yang selama ini ditindas. Disebabkan itu, kaum Hawa tidak lagi dibunuh seperti yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah pada masa lalu. Kesannya hari ini, kaum Hawa dapat menjalani kehidupan harian dengan aman dan selamat. Jasa dan sumbangan yang lain ialah Nabi Muhammad telah melakukan pembukaan kota Mekah semula daripada orang kafir. Oleh itu, kota Mekah dijadikan kota suci bagi umat Islam, dan masyarakat Islam tidak perlu takut lagi untuk melakukan amal ibadah. Kesannya hari ini, masyarakat dapat mengerjakan umrah dan haji dengan selamat. Jasa dan sumbangan yang seterusnya ialah Nabi Muhammad telah menukar dasar ekonomi zaman jahiliyah kepada dasar ekonomi yang baru. Sebagai contoh, zakat, baitulmal dan faros. Kesannya, masyarakat tidak perlu merasakan bebanan yang berat untuk mengharungi kehidupan seharian. Sudah terang lagi bersuluh menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah banyak memberi jasa dan sumbangan pada masyarakat kini. Oleh itu, kita mestilah bersyukur dan menghargai apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengajaran yang dapat dipelajari daripada Nabi Muhammad SAW. Dipersilakan. Berdasarkan kepimpinan Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak pengajaran yang saya peroleh. Antaranya ialah pemimpin yang bijaksana dalam melakukan sesuatu perkara agar sesuatu perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih efektif.
Seperti baginda Nabi Muhammad SAW bijak dalam melakukan suatu perjanjian di antara baginda dengan kaum Quraisy di Mekah, iaitu perjanjian Hudaybiyah. Isi yang terdapat dalam perjanjian tersebut ialah gencatan senjata selama 10 tahun, bekerjasama kepada perkara yang membawa kebaikan. Orang Islam dibenarkan memasuki Mekah selama 3 hari dengan membawa senjata yang bersarung dan banyak lagi. Jadi perkara ini memberi manfaat kepada orang Islam, seperti syiar Islam dapat dikembangkan ke seluruh Mekah dan Madinah. Dan perkara ini memberikan masyarakat berada dalam keadaan harmoni dan aman, lebih-lebih lagi kepada masyarakat Islam. Maka dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW ini, Islam dapat dikembangkan secara meluas sehingga ke hari ini, di mana masyarakat Islam dapat pergi ke Mekah menunaikan haji dan umrah. Seterusnya, kita juga perlulah menjadi seorang pemimpin yang bertakwa, seperti baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana baginda sangat taat kepada perintah Allah dan memimpin negara melalui ajaran Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui ajaran Islam ini, baginda dan seluruh umat baginda akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Maka dengan ketakwaan Nabi Muhammad SAW ini dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Islam sehingga ke hari ini. Dan dengan kepimpinan melalui ajaran Islam yang berlandaskan ajaran Islam, dapat memberikan sebuah negara menjadi harmoni dan aman, kerana mampu menjadikan sebuah negara itu mempunyai umat yang amat berdisiplin dan berakhlak mulia maupun bertakwa. Pengajaran yang seterusnya ialah kita haruslah menjadi seorang pemimpin yang adil dalam melakukan satu pekerjaan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW telah melakukan sesuatu yang adil kepada kaum Hawa dengan mengangkat darjat kaum Hawa yang selama ini ditindas dan dihina. Selain itu, baginda juga telah memperkenalkan sistem ekonomi yang adil dengan menghapuskan amalan riba dan penipuan yang dilakukan oleh para pedagang Arab yang terdahulu dan menggantikan kepada sistem ekonomi Islam yang baru. Baginda juga telah dijadikan tokoh pemimpin yang adil ketika itu dan masa kini. Justru kita mestilah memupuk sikap adil di dalam diri kita supaya dapat menjadi khalifah yang terunggul, insya-Allah. Selain itu, kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang cekal dalam melakukan satu perkara. Misalnya, Nabi Muhammad SAW cekal menyampaikan dakwah walaupun mendapat tentangan hebat daripada Arab Quraisy. Baginda juga cekal membangunkan agama Islam walaupun dikeji, dihina dan dicaci. Hasil cekal usaha baginda, agama Islam telah tersebar luas dan hampir diterima oleh seluruh dunia. Oleh itu, kita perlulah mengikut sikap cekal yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang seterusnya ialah kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang berakhlak mulia agar disukai dan disayangi oleh orang di sekeliling kita. Contohnya, Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia dengan semua orang, tidak mengira agama. Oleh itu, orang di sekeliling baginda mulai tertarik dan menyukai sikap
sikap berakhlak mulia yang ditunjukkan oleh baginda. Akhlak baginda juga dapat mempersedarakan masyarakat Arab yang sedang berpecah belah. Maka kita perlulah mengamalkan sikap berakhlak mulia supaya menjadi pemimpin yang disegani seperti Nabi Muhammad SAW. Untuk pengajaran, kita perlulah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan ke atas kita seperti yang diterima oleh baginda daripada Allah untuk menyebarkan agama Islam sebagai selepas baginda menjadi Rasul yang terakhir. Hasil daripada tanggungjawab yang dilaksanakan oleh baginda, agama Islam dapat berkembang dengan pesat. Pemimpin sekarang boleh mencontohi nilai baginda sebagai dorongan untuk menjadi pemimpin yang berkaliber dalam menjalankan tugas. Selain itu, kita mestilah tabah dalam menghadapi cabaran ketika menjalankan tugasan. Nabi Muhammad menempuh pelbagai cabaran atau dugaan semasa baginda menyampaikan dakwah pada penduduk Mekah, seperti cubaan membunuh, dakwah tidak diterima, dilempar batu dan pelbagai dugaan yang ada kemungkinan dapat mengancam nyawa baginda. Tetapi baginda meneruskan dakwah kerana ketabahan hati baginda. Pemimpin dapat mencontohi nilai ini dalam menjalankan tugas dengan penuh tabah di saat menempuhi cabaran seperti masalah dalam kalangan pekerja yang serius. Tambahan pula, kita mestilah mempunyai semangat patriotisme dalam mempertahankan negara. Nabi Muhammad sentiasa bersedia untuk mempertahankan kota Madinah jika musuh Islam bercadang untuk menyerang Madinah. Baginda akan mengetuai tentera Islam untuk mendatang musuh. Pemimpin dapat mencontohi semangat baginda untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Maka berakhirlah pembentangan folio kepimpinan daripada kumpulan 5. Sekian, Terima kasih.